Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kerana dengan limpah kurnianya dapat kita mengadakan seminar tentang wanita. Dan wanita nampaknya sangat penting dalam pembangunan negara. Dan kita amat bertuah hari ini kerana kita mempunyai 2 orang pakar atau usahawan yang telah berjaya dalam bidang masing-masing yang akan membincangkan sedikit sebanyak tentang perkembangan kerjaya mereka sehingga sampai ke tahap yang membanggakan untuk semua wanita yang berada di sini dan juga insya-Allah kepada semua wanita di seluruh negara. Apa yang disebutkan oleh Tunku Ampuan tadi adalah sesuatu yang sangat orang kata membanggakan bagi kaum wanita khususnya kerana dengan adanya satu institusi yang disebut sebagai Pusat Wanita, tentunya kita akan mengadakan berbagai aktiviti. Aktiviti yang boleh memperkembangkan dari sudut kerjaya, dari sudut pengurusan ekonomi, dari sudut pengurusan rumah tangga dan segala hal ehwal yang berkait dengan wanita, kerjaya dan pembangunan negara. Dengan tidak melengahkan masa, saya selaku moderator untuk hari ini, Dr. Anissa, ya, akan memulakan sesi ini dengan menjemput ahli panel kita yang terdiri daripada Datuk Tuan Hasnah ya, dari CEO Munawarah. Datuk Tuan Hasnah adalah CEO Munawarah. Silakan ke hadapan ya. Dan yang kedua adalah Puan Nur Ashikin ya, daripada Yayasan Bank Rakyat untuk bersama-sama kita dalam menyemarakkan lagi usaha kita dalam memberikan orang kata sumbangan kepada pembangunan negara ya. Kalau kita merujuk kepada buku Seminar on Women ya, ada dicatatkan beberapa biodata ya Datuk Hajah Tuan Hasnah Tuan Yusof daripada Kelantan dan juga merupakan founder and designer of Sri Munawarah Design ya. Tentunya orang semua akan ingat ya, especially kalau pergi ke Mekah, Madinah, Sri Munawarah adalah design yang sangat terkenal ya. Kalau kita rujuk di sini, essentially the pioneer in Islamic lifestyle fashion in Malaysia since 1992. Begitu lama Datuk telah berkecimpung dan melihat dengan jelas bagaimana fashion terutamanya dari sudut Islam itu boleh berkembang di Malaysia dan secara global ya. Dan kita dapati pakaian yang direka adalah menepati orang kata patuh syariah. Itu yang sangat ditekankan dan itu merupakan sesuatu yang begitu membanggakan dan Datuk telah pergi secara keluar negara ya, secara global untuk memperkembangkan lagi jenama Munawarah ini sebagai satu daripada fashion tempatan yang telah berjaya menembus ya, pasaran antarabangsa terutamanya desain tudung, apalagi shawl, jubah dan batik dan sebagainya. Seterusnya kalau kita rujuk di sini Puan Nur Ashikin Shahrudin merupakan General Manager di Yayasan Bank Rakyat daripada tahun 2013 lagi dan sebelum itu beliau banyak berkecimpung sebagai di bahagian pengurusan ya, terutamanya Yayasan Anak Warisan Alam, Customer Care Manager of K4, Head Cashier of K4. In fact, di mana-mana saja yang bersifat keuangan, pengurusan keuangan itu beliau akan menerajui tempat itu. Jadi dengan tidak melengahkan masa, saya kira saya akan buka majlis ini. Saya bagikan masa lebih kurang 15 minit ya, untuk Datuk Hajah Tuan Hasnah menerangkan bagaimana kata masalah cabaran yang dihadapi ya, semasa mengendalikan Sri Munawarah Design ini. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator.
Saya rasa ramai orang yang kenal saya di sini, tapi tak apalah ya. Sebelum saya membuka sharing pengalaman saya dalam perniagaan, saya nak memberi serangkap pantun, di mana pantun ini bertajuk Ada. Ya, dalam dewan ni, kalau tidak ada forum seminar ini, kita semua tidak ada. Jadi ada itu besar maknanya ya. Ada masa, tak ada masa, ada. Perkataan ada sentiasa berada di bibir kita. Jadi serangkap pantun yang saya nak bagi ini adalah bertajuk Ada ya. Ada jamuan, ada lauk. Lauk ya, ikan ke, ayam ke. Ada lauk, tak ada kuah, susah nak telan nasi ya. Ada benih, pasti ada pokok. Ada pokok, ada buah. Renung-renungkan pantun saya ni. Ada pokok, ada buah. Tak ada buah, kita tebang buang. Tebang pokok tu. Ya. Alhamdulillah, saya rasa sangat berbesar hati diberi peluang menyebut saya di ruang dewan ini untuk kongsi bersama pengalaman saya dalam perniagaan. Sebelum saya kepada tajuk yang diberi, saya kenalkan diri saya siapa. Saya adalah Tokek Munawarah ya, makcik tukang jahit. Bermula daripada saya jahit baju saya sendiri. Saya dari Kelantan. Orang Kelantan memang suka buat bisnes. Saya dibesarkan di Pahang. Akhir persekolahan saya balik ke Kota Baru. Dan saya sekolah habis tingkatan 5. Saya tidak dapat menyambungkan pelajaran saya lebih terus ke peringkat universiti sebab memandangkan ayah saya tidak sihat dan saya mempunyai 8 adik-beradik. Ini namanya benih lah ni ya. Tak ada benih, tak ada pokok ya. Jadi saya pindah ke Kuala Lumpur, saya berhijrah mengembara ke Kuala Lumpur untuk mencari kerja. Bermulalah kisah hidup seorang. Selepas sekolah, umur saya waktu itu tak sampai 20 tahun lagi, saya berada di Kuala Lumpur untuk mendapatkan kerja, untuk membantu adik-adik yang sedang bersekolah. Saya tidak pernah berpisah dengan keluarga saya dan tak pernah hidup sendiri. Tapi saya cekal juga berada di Kuala Lumpur untuk mendapatkan kerja, di mana saya berfikir saya sebagai anak yang kedua bertanggungjawab untuk membantu adik-adik yang sedang bersekolah, sedangkan bapa saya dalam keadaan yang agak tak menyenangkan. Saya direzekikan dapatlah kerja di Kementerian Pertahanan. Saya bekerja selama 6 tahun. Waktu tu gaji saya hanya 2,250. Bukan 2,000 ya. 250 sahaja. 250 saya bagi 2. Satu cara hantar balik kampung untuk adik-adik. Yang lebihnya saya gunakan untuk sewa rumah, transport dan makan saya.
Saya tak fikir tentang pakaian saya. Apa yang ada saya pakai. Dan ramai kawan-kawan saya yang memberi baju dekat saya, dan itulah pakaian saya setiap hari ke pejabat. 3 tahun selepas tu saya bertemu jodoh. Saya kahwin, saya dapat suami keluaran universiti. Saya bangga sebab saya bercita-cita saya mengkahwin seorang yang mempunyai ilmu tinggi supaya anak-anak saya terdidik mengikut jejak langkah bapanya. Alhamdulillah, saya dikurniakan 2 orang anak lelaki dan perempuan. Dalam tempoh 3 tahun saya berada mengikut suami saya ke luar negeri sebagai isteri diplomat. Di situlah saya banyak menimba ilmu dari segi soal belajar menjahit, belajar desain, melihat perkembangan fashion di Wellington. Dan saya bercita-cita kalau balik di sini nanti saya nak buka kedai jahit. Itu seadanya saya waktu itu. Bila saya 3 tahun kembali, saya adalah kaki tangan kerajaan bercuti selama 3 tahun. Bila kembali saya daripada luar negeri, saya sambung bertugas di pejabat, bukan di Kementerian Pertahanan lagi, dan saya bekerja di pejabat pos, di mana tiap-tiap hari saya tengok number. Saya bukan cerdik dalam number, tapi oleh kerana tiap-tiap hari tengok number, balance, walaupun 1 sen tak balance, kena tunggu juga. Jadi dengan sendirinya number terlekat di benak saya. Kalau saya meniaga nanti, saya buka company nanti, saya nak buat macam pejabat pos juga, jual stamp, jual apa-apalah. Jadi saya akan transfer dengan apa kelebihan dan kepandaian yang saya ada. Pada tahun 1990, saya pergi mengeja ibadah haji buat kali yang pertama, di mana waktu itu tambang haji hanya 5,000. Itu package tu. Waktu itulah pertama kali saya tidak ada pengalaman langsung dalam mengerjakan ibadah haji. Dan bila saya pergi haji kali yang pertama tahun 1990, satu peristiwa dahsyat berlaku, iaitu peristiwa di terowong Mak Asing. Ramai beribu-ribu orang mati, termasuklah jemaah daripada Malaysia. Saya tengok pakaian wanita di sana dengan tudung labuh, sibuk dengan beg gantung di leher. Di mana saya sendiri, saya sudah merancang pakaian saya yang lebih praktikal, keselamatan dan sebagainya. Bila saya melihat peristiwa itu, banyak orang kita yang mati, yang terpijak kerana terkung labuh dan susah nak bangun. Tak kira di mana, di tepi Kaabah ke atau tempat melontar ke. Itulah cetusan idea saya yang pertama. Saya memohon di depan Kaabah, apakah perniagaan yang tidak rugi dunia dan akhirat. Sekembalinya saya pada tahun ke tanah air, dan saya terus bekerja, dan saya tidak senang hati didorong oleh satu rasa bertanggungjawab untuk mengeluarkan pakaian-pakaian yang sempurna, praktikal, kemas untuk jemaah-jemaah wanita kita bila nak mengerjakan ibadah haji. Di atas dorongan itulah saya minta pencen seawal mungkin. Alhamdulillah, saya dibenarkan sebab waktu itu pos telah nak diswastakan. Bila saya berhenti waktu itu, umur saya baru 42 tahun. 43 tahun saya mulakan
buat bisnes ini, menjahit baju sendiri di rumah. Perniagaan saya tak kira adakah ini satu perniagaan ke apa, tapi saya membuat demi memenuhi tugas dan tanggungjawab saya yang menyedari cetusan-cetusan terasa bertanggungjawab ke atas wanita kita untuk pergi mengerjakan ibadah haji. Alhamdulillah, ikhtiar dan usaha saya disambut oleh pihak TH Travel tabung haji, dan meminta saya membekalkan pakaian rekaan saya dengan begitu mengejut sekali. Sewaktu saya present saya tentang apa cadangan dan idea saya telah diterima dan diminta saya mengeluarkan pakaian sebanyak 500 keping, 500 pasang dalam tempoh 2 minggu. Waktu itu saya ada 3 helai saja. Sebagai contoh, saya berkata nak saya terima ke atau tidak projek ini. Tapi dengan kecekalan, dan saya percaya atas izin Allah, sebab niat saya untuk membantu jemaah wanita kita, saya kata boleh. Maka bermulalah sama ada bisnes ataupun satu ruang untuk saya berkecimpung dalam era perniagaan. Di rumah saya seperti kilang kain putih. Dalam tempoh 2 minggu lebih, saya sempurnakan permintaan pihak tabung haji. Alhamdulillah, selama 7 tahun saya membekalkan desain saya. Itu adalah satu cabaran besar bagi permulaan. Saya bertekad, saya confident, saya percaya saya boleh. Umur saya waktu itu 43 tahun dan dibantu oleh anak buah saya dan seterusnya. Bila anak saya balik, saya mempunyai 2 orang anak yang sedang belajar di universiti luar negeri. Bila mereka balik, mereka memberi unsur kepada saya untuk bersama saya belajar jauh-jauh, kata bapaknya. Ya, belajar jauh-jauh, dapat degree masing-masing, balik nak jual jubah. Tetapi di atas kecekalan mereka, saya, walaupun kontroversi berlaku antara saya dan bapaknya, tetapi oleh kecekalan anak saya percaya apa yang saya buat ini ada masa depannya. Jadi mereka bersama saya buka kedai dan mempunyai matlamat dan cita-cita. Bila mereka dua anak saya cimpun dengan saya dalam bisnes, bukan boleh main-main. Saya tidak boleh membiarkan degree mereka tanpa nilai. Dan saya bertekad dan bercita-cita, dah lupa siapa saya awalnya, dan saya usahakan juga. Alhamdulillah, apa keluaran saya dapat sambutan, dan saya bawa perniagaan saya ke tahap korporat seperti yang ada sekarang. Dan anak saya sanggup korbankan ijazah mereka bersama dengan ibunya. Saya membantu saya dari segi pengurusan akaun, marketing, dan saya sendiri sehingga umur saya yang hampir 70 tahun ini, ya sekarang ni 69 tahun depan, kalau dipanggil lagi saya 70. Saya masih dalam tempoh 25 tahun, tangan kiri inilah yang menjahit setiap pakaian permulaan yang ada terjual di butik Munawarah. Jadi tulang
belakang perniagaan saya ialah membekal pakaian haji dan umrah bagi wanita kita, dan akhir-akhir ini terjebak kepada bahagian lelaki juga. Jadi munawarah segalanya. Selain dari pakaian haji dan umrah, saya diminta mengeluarkan pakaian-pakaian lain. Alhamdulillah, saya tunaikan permintaan customer. Satu kejutan lagi yang membuat saya rasa ini adalah satu kehormatan yang dibagi dan kepercayaan kepada saya dalam era membuat bisnes. Saya dijemput untuk mereka fashion tudung bagi Sultanah Terengganu. Beliau menjemput saya sebab dia bermula untuk memakai tudung 15 tahun yang lalu. Maka turun naik saya terpaksa menunaikan jemputan itu, dan saya terpaksa juga tak tidur malam mereka jenis tudung macam mana untuk dipadankan kepada seorang sultanah. Dan saya menghadap Sultan Mizan dan saya terima cadangan dan saya buat, dan cadangan rekaan saya diterima dengan begitu gembira lagi, dan dijadikan rekaan saya itu adalah pakaian rasmi tudung tuanku sehingga ke hari ini. Setelah beliau dilantik menjadi Raja Permaisuri Agong, sayalah orangnya yang meletakkan crown di atas tuanku, kepala tuanku, dan menjaga tata tertib istana. Dan seterusnya saya juga berganding dengan tuanku Yang Mulia Tuanku Puan Pahang, ya, dan seterusnya. Jadi, dan termasuk juga negeri Brunei. Dan daripada tuanku itulah maka cetusan tudung dan busana Muslim bermula dengan begitu hebat sekali seperti cendawan tumbuh. Lihatlah sekarang, ya. Tetapi munawarah tetap pergi seperti biasa. Alhamdulillah, rezeki berada di mana-mana. Orang bertanya saya, tidak ke lemah semangat munawarah melihat cetusan busana di luar sana, tudung yang saya reka menjadi jualan yang begitu hebat. Dan saya terpaksa sembah kepada tuanku bahawa tudung itu bukan dari munawarah. Sebab saya berjanji dengan dia, tudung yang saya reka, yang original, hanya di munawarah. Dan saya pun tidak ambil kisah sangat tentang cetakan dan tiruan itu. Dan akhir sekali kejutan yang ketiga, bila saya dijemput oleh penduduk UK, Islamic China di London, mempamerkan desain saya di pentas sana, dan saya usaha dan ikhtiar sendiri. Dan kami pergi sudah sampai 5 tahun berturut-turut. Nak saya katakan di sini, bisnes saya tidak meminjam duit. Saya ikhtiar dari 3 gulung kain menjadi bergulung-gulung. Hinggalah sekarang gulung kain saya tu hampir ke siling. Tak payah beli lagi dalam keadaan ekonomi sekarang. Buat dan jual. Alhamdulillah, tidak pinjam dan ditambah dari semasa ke semasa mengikut kemampuan saya. Nanti saya rasa Puan Moderator saya dah bagi loceng, ya. Kita akan sambung selepas ini bila saya bercerita tentang macam mana munawarah boleh kecimpung ke pesada dunia luar dengan jahitan tangan kiri saya. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Tuan Hasnah telah memberikan begitu
kata perangsang dan motivasi terutamanya kepada golongan muda yang terdapat di sini ya. Jadikan cerita Datuk ini sebagai inspirasi untuk kita sama-sama berjaya meletakkan wanita itu di persada dunia ya. Seterusnya kita pergi kepada Puan Nora Shikin ya, daripada Pengurus Besar Bank Yayasan Bank Rakyat ya, untuk menerangkan tentang perjuangan beliau terutamanya dalam sektor perbankan. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Testing 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Doktor Datuk. Alhamdulillah, saya sebenarnya seronok mendengar apabila Datuk bercerita tentang bagaimana perniagaannya. Saya rasa teruja pula nak mendengar lagi apa yang Datuk ceritakan tadi. Tapi walau bagaimanapun di sini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak tentang apa pengalaman saya sebagai pengurus besar di Yayasan Bank Rakyat. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, apa itu Yayasan Bank Rakyat? Kami sebenarnya adalah separate entity daripada Bank Rakyat ya. Yayasan Bank Rakyat adalah diberi amanah untuk menegang dana yang diberi oleh anggota Bank Rakyat dan juga Bank Rakyat sendiri untuk memastikan pendidikan kepada anak-anak kita. Iaitu kami memberi pinjaman pendidikan berubah dan juga memberi beasiswa kepada pelajar-pelajar untuk melanjutkan pelajaran daripada peringkat serendah sijil sijil kemahiran hinggalah ke peringkat PhD di dalam dan di luar negara. Jadi tetapi di sini saya lebih kepada topik yang mana saya diberi tentang seminar on women. Apabila saya dipanggil oleh UIM untuk menyertai forum ini, saya terfikir apa topik yang hendak saya ceritakan? Women? Oh my God, apa yang saya nak cerita pasal women ni? Ya, saya adalah wanita, tetapi wanita yang dikelilingi oleh kaum Adam. Lelaki sekeliling saya adalah lelaki. Di dalam board management, saya seorang sahaja perempuan. Dalam board of trustee, saya seorang juga perempuan. Dan juga di rumah saya pun, saya seorang je perempuan. Anak 4, lelaki. Suami, of course lah kan, lelaki. Jadi saya seorang je perempuan. Bila dapat IPA semua lelaki. Macam mana tu? Jadi di dalam keluarga saya pula dengan 6 sibling, 4 lelaki, 2 perempuan. Jadi dengan dunia dikelilingi oleh lelaki, maka nasib baik saya disekolahkan di sekolah perempuan. Kalau saya rasa saya di sekolah campur, agaknya saya pun akan berkawan dengan lelaki, tak ada kawan-kawan perempuan. Jadi di sini saya lihat kecekalan yang perlu ada sebagai seorang perempuan. Dari kecil saya bersaing dengan lelaki. Perlu nak dapatkan perhatian agar diberi perhatian kepada orang lain oleh orang lain. Jadi maksud di sini kalau saya nak apa-apa, mak saya akan bagi abang saya, adik-adik lelaki saya. Jadi bila saya dapat second hand daripada kakak saya, sebab saya ada kakak, apa-apa dapat semua dapat second hand. Baik baju sekolah, baik kasut, geram kan, jadi semua dapat. Dan itu menyebabkan saya menjadi orang kata lebih kuat. Dan semalam apabila saya berfikir apa yang saya nak bercerita tentang di dalam seminar ini, saya throw WhatsApp dalam grup. Apakah soalan dia? Saya ada bagi 2 soalan. Soalan pertama, apakah pemikiran yang terfikir oleh anda semua apabila anda diberitahu bos anda adalah perempuan? Kata, apa yang terlintas di fikiran anda? Jadi the first thing dia kata yang terlintas. Tadi daripada survey yang saya dapat, 75% negatif. Moody, dia kata bebel, emosi. Saya ada staff seorang-seorang, saya tanya semalam apa emosi, dia kata. Dia kata so those thing yang benda-benda yang semua negatif. Tak ada yang positifnya, ada 1-2, iaitu itu pun positif adalah daripada rakan-rakan wanita saya sendiri. Dan saya bawa pula juga WhatsApp group ke dalam keluarga saya, pun negatif. Jadi itu yang menunjukkan sebagai seorang wanita dalam untuk nak mengetuai di dalam satu organisasi, ini adalah cabaran. So sebagai seorang wanita, kita perlu kreatif dalam melakukan kerja. Seperti Datuk cakap tadi, idea yang kita beri kena idea yang lain daripada yang lain. Saya nak share, ramai yang tanya bagaimana saya boleh dapat
menjadi pengurus besar di Yayasan Berakyat, iaitu mengurus satu organisasi yang agak besar. Kalau ikutkan dana kami memang bermilion of ringgit kami terima setiap tahun untuk sponsor pelajar-pelajar kami. Macam mana you dapat? Jadi saya nak share di sini. Ikutkan pendidikan apalah sangat, degree master saja. Tapi bila pergi yang interview semua PhD. Doktor-doktor pergi datang interview dengan gaya karisma mereka yang seorang pemimpin dan semua lelaki yang datang. Jadi saya pergi kat sana, bila saya pergi first interview, lepas second interview, bila pergi saya seorang je perempuan dan sangat kecil je saya nampak. Saya diberi yang last kali. Saya kata agaknya ni nak ikutkan syarat je kot, ikut kota, kena ada kota perempuan. Jadi dia panggil lah interview untuk perempuan ni datang. Jadi saya pergi interview. Jadi saya kata kalau saya tiba-tiba di masa interview tu tengah tunggu sebab last kan, saya kata orang yang akhir dah lah nak pukul 5, MD nak jumpa saya ke ni? Diorang ni chairman nak jumpa saya ke ni kan? Saya yang last. Jadi saya kata diorang masuk 5 minit, 10 minit keluar. Saya kata apa saya nak buat? Kalau saya tunjukkan resume, sebab saya hint-hint dengan sekretari, tengok result diorang, okey tak? Apa degree semua master, semua CEO of this company pernah menerajui company-company yang besar. Wah, saya kata siapalah saya, accountant cabuk je, saya kata kan. Jadi saya kata macam mana saya nak buat? Jadi saya simpan resume saya terus. Saya tak nak keluarkan. Saya tak keluarkan resume saya. Saya kata tak guna saya keluarkan resume saya. Jadi saya terus ada membawa sedikit proposal yang untuk saya propose kepada mereka. Jadi proposal ni saya letak-letak, saya masuk, saya terus bagi proposal saya. Tiba-tiba MD kata, dia bagi kita. Lepas tu dia bagi kita, jadi saya terus cakap macam ni. Saya kata dengan dia, datuk-datuk semua tak perlulah baca resume saya. Dan lagi pun saya pasti jika resume saya tidak lulus filter, tak ada saya di sini. Jadi baik saya cerita apa yang saya boleh buat untuk Yayasan Berakyat rather than saya bercerita tentang pendidikan saya di belakang ni. Jadi daripada you all tanya, baik saya bercerita apa yang saya boleh buat. So instead dah 5 minit yang saya bagi jadi setengah jam. Dia bercerita tentang apa yang hendak saya lakukan untuk Yayasan Berakyat. Jadi di sini apabila petang tu saya balik, esok petang tu juga dia punya CEO call saya, CFO call saya, dia tanya, cakap dengan saya, Shikin, kalau ikut qualification memanglah kita tak boleh terima. Is it possible? Masa tu saya ingat hari tu ada hari Jumaat. Dia kata, is it possible? On Monday, you bagi dekat saya untuk apa yang lebih lanjut lagi yang you boleh buat untuk Yayasan Berakyat. Oh, saya balik, saya kata dengan my husband, bang, macam mana ni bang nak buat ni dalam masa 2 hari ni? Habis sebab husband saya dia suka membaca. Kat rumah ada library, habis buku-buku tu semua keluar. Atas meja makan, saya keluarkan semua. Mencari idea untuk nak buat dan macam kata nak buat tesis lah ni. Jadi masa itulah saya membuat dan saya hari Jumaat tu, hari Isnin tu saya hantar pukul 8 pagi yang maksudnya saya emailkan mereka tentang apa yang saya hendak lakukan kepada untuk Yayasan Berakyat. Dan dapat call petang tu Tan Sri nak jumpa dan saya ingatkan nak present paper saya. Rupanya interview yang sungguh indah, iaitu makan sushi. Interview saya makan sushi, cara nak pakai chopstick. Dia bercerita. So this is the thing, creativity sebenarnya bukanlah apa yang pelajaran kita nak, apa kita punya komitmen, passion kita. Kita boleh komit dengan apa yang mereka nak. Kita buat apa yang mereka nak buat dan mempunyai satu kelebihan yang lain daripada yang boleh disediakan oleh rakan-rakan lelaki kita. Sebab selalunya di dalam organisasi, bila kerja, saya pergi kerja dengan lelaki, baik di rumah dan sebagainya, wanita ini lebih detail. Kita lebih detail apabila membuat kerja. Tetapi dengan itu, tapi tanpa lelaki juga, kita tak boleh nak gerak. Sebab mereka inilah yang membantu seiring dengan kita. Kalau tak ada lelaki, macam mana juga kita nak gerak? Sebab kita ni sebab seiring dengan lelaki, kita kena bekerjasama dengan mereka. Saya tak boleh jadi detektor. Sebab dalam satu survey pun dia kata detektor. Oh lemak, saya kata perempuan detektor. Kita tidak boleh menjadi detektor, tetapi kita kena seiring bekerja sesama dengan lelaki. Sebab tanpa lelaki tak ada perempuan, tak ada perempuan, tak ada lelaki. So memang Allah Ta'ala tu telah menjadikan kita berpasangan to complete each other.
Jadi saya di sini saya kata walaupun sebagai seorang leader, sebagai seorang seperti yang tuanku cakap tadi yang mana kita perlukan, kita kena seiring dengan lelaki untuk nak berjaya. Dan kita kena pastikan ada perempuan dalam table meeting tu, mesti ada perempuan untuk memastikan kita punya hak wanita itu terjamin. Sebab jika lelaki sahaja yang buat keputusan tanpa ada wanita, kehadiran wanita di dalam meja tu, jadi I don't think so mereka akan memikirkan tentang kita. Tetapi bila kita ada di sana, itulah kita sebagai wakil kepada wanita untuk menegakkan hak kita supaya mendapat keadilan di dalam apa-apa yang kita lakukan, insya-Allah. Terima kasih. Itu sahaja yang saya dapat ceritakan. Kalau nak cakap panjang lagi, kita serahkan semula kepada doktor. Terima kasih Puan Syikin kerana memberikan berkongsi ilmu ya. Jadi semua dapat satu kata ilmu baru bahawa kita mesti berusaha lebih daripada apa yang ada, standard yang ada. Kita mesti menyediakan suatu peluang pada diri kita sendiri untuk menjadi orang yang akan diingati. Dan kalau kita rujuk kepada cerita tadi, masa interview dia ingat Puan Syikin ni, dan dia tengok kertas Syikin ini menunjukkan betapa besarnya idea itu, kreativiti itu yang membezakan beliau dengan orang lain. Dan disebabkan itulah beliau menjawat jawatan dan akhirnya sampai ke tahap ini ya. Alright, kita seterusnya berpindah pula pada Datuk untuk langkah seterusnya. Dan kalau ada soal jawab atau soalan yang hendak ditanya, boleh angkat tangan dan terus bertanya sama ada pada Datuk ataupun Puan Syikin. Kita lebih bersifat informal ya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya dengar cerita Syikin tadi, saya rasa saya bersetuju sangat. Waktu saya ke tabung haji dulu, untuk di luar satu penuh dengan orang sedang menunggu. Sebab waktu tu ada, apa kita panggil tender. Ya, tender. Tiba-tiba saya masuk dalam bilik Datuk, tak payah tender. Sebab saya bukan pergi interview, saya cadang terus. Itulah namanya. Sebab dalam apa pun yang kita buat, kalau kita seorang kaki tangan pun sekadar mengikut perintah saja, kita tidak menggunakan idea kita sendiri, jadi kita tidak boleh bergerak. Untuk membangkit sesuatu semangat ataupun apa-apa, kitalah yang bertanggungjawab ke atas diri kita ya, untuk memberi sama ada diterima atau tak diterima idea kita, untuk kita membuat lagi dan terus menaiki. Itulah peningkatan yang sebenar. Dia setiap cabaran itulah dia peningkatan diri. Tanpa cabaran kita lena. Ya, jadi Munawarah pun bangkit di atas cabaran. Saya dicabar terus menerus dari satu ketika ke ketika yang lain. Di mana saya kata tadi untuk sambung, satu kejutan yang ketiga ialah bila saya dijemput untuk membuat fashion show di London. Dan saya dijemput kata-kata ke luar negeri untuk pamerkan desain saya. Bayangkan saya kalau saya kaya, saya bukan seorang designer, tetapi saya makcik yang banyak idea, yang sentiasa tak kering idea, duduk rumah-rumah pecah, sambung sana, sambung sini. Ya, apa namanya berehat, berada di kedai, kain kena dijadikan, staff kena buat ni. Hari ni, kalau banyak duit, jom kita pergi Mekah. Duit yang ada tak sempat nak simpan, sebab rasanya tak boleh kaya seorang. Munawarah naik begitu pesat dalam keadaan sekitar masa yang singkat saja. Ya, waktu saya ke luar negeri, nama je ke luar negeri, saya tak payah kata saya bagus. Bila orang luar negeri terima desain saya, ya, terima desain saya, di situ adalah jawapan bahawasanya desain saya ada value. Makcik punya desain, bukan designer ya, yang berfikir itu pun dapat sambutan, apatah lagi designer-designer kita yang bakal-bakal nak menjadi designer ke nak jadi perniagaan apa pun, bermula dari dalam diri kita. Jangan cedok-cedok. Cedok-cedok tu sebenarnya adalah temporary saja. Yang sebenarnya kepakaran kita pakar buat kicap sebotol boleh jadi millionaire. Selai baju pakaian saya yang pertama mengerjakan ibadah haji, saya boleh tutup dalam satu corner 10 juta satu tahun. Corner Munawarah saja, corner di Taman Tun saja.
Sekarang corner saya berkembang 9 buah butik. Tapi bukan yang sama. Nak hijau, nak putih, nak kuning, semua lain kedai. Awak nak hijau, pergi kedai sana. Awak nak kuning, pergi kedai sini. Kenapa Munawarah tak buat satu bangunan? Saya tak nak berhutang beli kedai. Bila ekonomi meresek macam sekarang ni, saya tak ada hutang. Saya rasa tak cukup duit, saya tutup 2 kedai. Ya? Kecil lagi, meresek lagi, saya tinggalkan 1 kedai. InsyaAllah saya tetap kaya. 1 kedai saya letak contoh macam Jalan Tengku Abdul Rahman. Dah boring orang membeli baju Munawarah, saya jual kain plekat dan kain batik. Alhamdulillah, berbagai kaum masuk kedai saya. Bukan beli jubah, beli kain batik dan kain plekat dan baju kurung. Jadi saya sekarang ni sedang menaikkan contingan batik kita. Ya. Saya tetap mempertengahkan batik sebab itu adalah lambang Malaysia. Bila saya ke luar negeri, saya banyak menggunakan corak ataupun pakaian melambangkan Malaysia. Jadi bila saya disambut dengan begitu hebat sekali, 5 tahun berturut-turut. Kalau saya tak bagus, dia orang tak jemput saya lagi kan. Wah, sekarang saya rasa saya dijemput. Bukan nak ego, bukan nak sombong. Tapi itulah dia jawapan yang saya nak katakan. Sama ada saya berjaya ke, saya tak berjaya ke, saya tak tahu. Apa yang saya buat, bila diiktirafkan oleh dunia luar, saya rasa itu adalah satu kejayaan bagi saya mewakili Malaysia dalam cara sendiri. Ya. Saya tidak meminta mana-mana bantuan dan saya percaya anak-anak saya percaya pekerja-pekerja saya dan saya percaya semangat yang dibagi pada saya, kepada suami saya sendiri yang sentiasa membagi semangat kepada saya. Jadi dan dia percaya walaupun dalam pilihan baju nak pakai hari ni pun dia kata, oh pakai baju ini lawa, pamer sebagai macam ni, okey saya ikut. Di mana kita mengambil waktu yang tertentu untuk kita menghampiri siapa jua yang berada di keliling kita. Ya. Jadi saya sebenarnya baru balik 2-3 hari dari London. Jet lag pun belum segar lagi. Pameran saya yang fashion show saya dari yang kelima ni mendapat sambutan alhamdulillah, dan saya dijemput juga oleh duta kita di London dan saya diberi peluang selama 1 jam saya dan anak saya Haslina bercerita tentang Munawarah dan era semasa di TV channel Islam Channel London. Itu adalah satu cabaran juga bagi saya. Maklum saja saya akan bercakap, berjuta orang akan mendengar selain daripada Malaysia, tapi saya tetap, makcik tukang jahit ini berani betul. Saya warning dia orang. Makcik tukang jahit pandai cakap orang putih sikit je. Kalau saya pandai cakap orang putih sekarang, cakap putih betul-betul. Tapi orang sekolah pondok ya. Jadi bila saya dijemput, saya kata warning, tanya saya apa yang saya boleh jawab dengan spontan. Alhamdulillah sebagai anak saya sebagai tukang cakap tentang Munawarah, dan akhir ditanya juga saya macam mana brand Sri Munawarah boleh berada, macam mana tubuh Sri Munawarah, brand Munawarah boleh berkecimpung di London, dan saya beri keterangan secara ringkas. Alhamdulillah, saya rasa cukuplah rasanya bagi saya ya. Dalam era umur saya ini, satu ketika saya minta anak saya meneruskan perjuangan ini, dan saya juga nasihat kepada bakal-bakal orang-orang muda di sini yang nak buat bisnes, jangan fikir tentang duit. Sebenarnya duit itu kan, saya bermula dengan 3 gulung kain, kan saya cerita tadi, hingga kepada bergulung-gulung hampir ke siling, dan tak payah beli lagi dalam era ekonomi yang tak ada. Ini itu adalah aset saya. Tanya diri sendiri, apa saya boleh buat? Saya pandai tumbuk sambal belacan. Buka satu kedai jual cili. Cili hidup, cili kering, yang kerinting, yang licin, yang apa, yang dah masak, sambal belacan, tumis siap semua. Satu kedai cili. Buka 3 bulan menong je. Seorang, 2 orang. Jangan putus asa.
6 bulan kedai Minah mana? No, Minah kedai cili. Bukan Minah cili sos ya. Kedai cili Minah saya rasa tak sempat tangan. Tumbuk sambal belacan. Orang bermula daripada pembantu kita je tumbuk sambal belacan. Ala sambal belacan apa tu? Ala Indonesia tu. Yang tenyeh tu dia panggil. Kita mana ada masa nak tumbuk sambal belacan. Sibuk. Orang muda sekarang ni touch and go je. Sebab itu restoran laku. Nak balik tak ada masa nak masak. Lepas tu masuk hospital. Lepas seorang-seorang. Jangan percaya. Makanan luar itulah dia punca penyakit kita. Sekali-sekala tak apa bawa anak makan ramai-ramai satu. Ini hari-hari makan beli kat kedai. Saat sakit perut. Saat itu, saat ini salah siapa. Mak saya dulu, anak dia sampai hari ini masih ada 88 orang. Belum sampai, itu ajar tangan Tuhan. Tapi kita cerita yang sebenarnya ya. Bisnes ini luas. Pakar jual tomato, pakar jual ini, pakar jual itu. Boleh. Jangan tunggu nak buka busana Muslim. Kita nampak busana Muslim jual tudung. Jom kita jual tudung. Jom kita jual lemang. Jom kita jual peta. Sebab orang sebelah jual. Tak ke mana? Carilah kepakaran diri sendiri. Saya pakar saya makcik tukang jahit. Saya jahit baju saya, saya jahit baju anak saya. Saya jahit baju kawan saya. Akhirnya sekarang saya jahit untuk orang Malaysia dan saya jahit untuk orang luar negeri. Bayangkan, saya bermula daripada 43 tahun. Tak lewat, you all semua ni masih muda. Ya, jadi kepakaran pandai buat kek bunga cantik-cantik. Buat, saya kata boleh tutup by million juga. Botol kicap. Saya cerita pada Chinese ya. One Chinese man datang kat saya, macam mana Datuk you boleh buat bisnes macam ini? Kedai banyak. Awak pandai buat apa? Saya tak pandai buat apa. Okey, you jual kicap. Hari ni you pergi beli dulu kicap. Satu kedai you tukar nama you Acong. Orang Melayu cerita pada Acong. Lepas tu Acong cerita pada Minah kan? Okey. Pergi satu corner, you kata ambil dalam Malaysia ni, you ambil Melaka, you ambil Penang, you ambil Pahang. Pergi ke kampung-kampung. Jangan jual buka apa nama tu supermarket, nanti banyak competition. Pergi dekat kedai makcik yang apa nama tu, yang store kecil-kecil tu. Makcik, saya mau taruh 20 kicap dekat sini. Pergi sebelah sana cakap, makcik saya mau taruh ini 20 kicap. Dalam satu kawasan 100 kicap. You boleh taruh 3. Tak apa, minggu depan saya datang angkat duit. Acong suka bagi kredit dulu kat kita tau. So Acong dah jual tu halal. Sebab tukang buat ini ialah Makcik Timah. Saya tukang jual saja. Pergi kat situ, awak bulan depan tolong bawa kat saya 50 ya. Itu 30 tak 20 tak cukup. Banyak orang order. Kalau 100 store makcik kita letak, berapa banyak dah kicap kita laku. Akhirnya kicap kita terkenal seluruh Malaysia. Senang je cari duit kan. Mula sekarang dalam era tak ada duit. Jangan duduk menong, kena buang kerja. Nak buat apa agaknya. Ya, selama ni saya kerja, kerajaan bagi gaji, orang bank kena buang kerja, orang Petronas kena buang kerja, MAS kena buang kerja. Itulah permulaan kita. Goreng pisang, pakarkan. Saya ni suka goreng pisang, anak saya suka makan, suami saya suka makan, goreng pisang. Mungkin orang tua Mamat, Minah, Tolah semua akan beli goreng pisang kita. Bermula daripada yang kecil, buka cawangan goreng pisang. Melaka, Kelantan, Penang. Akhirnya kita jadi toke, CEO goreng pisang. Pisang. Betul, saya ini adalah melalui pengalaman saya. Ya, pengalaman yang dari siapalah saya. Tetapi siapalah saya akan menjadi saya dijemput. Saya perlu awak, saya dah tak ada masa. Dulu saya ada, sekarang tak ada. Pantun tadi kata ya, kalau tak ada benih, tak ada pokok. So kita jadi benih.
cepat-cepat jadi benih dari sekarang. Sekarang ni lah yang patut kita tanam benih dalam era ekonomi global kita sekarang ni, termasuk Malaysia ya. Kalau kita makan ayam 5 ekor seminggu, makan 2 ekor saja. Tak mati, tak makan. Malah makin segar. Ayam sayur 2 minggu, 3 minggu dah boleh makan. Jangan beli. Marah orang jual ayam kat sini. Kata pembantu saya dari Lombok, ibu makan ayam itu saya tak suka makan. Sebab saya beli anak ayam. Tiap-tiap bulan saya beli anak ayam. Tiap minggu saya potong 3 ekor. Ayam bagi makan macam ayam kampung. Segar, tak ada sakit lutut, tak ada sakit badan. Cuba bayangkan, tapi saya kata kat dia, di sini boleh tapi di BKL tangkap kita nanti sebab tak boleh pera ayam. Pergilah sewa lagi tempat lain tanah buat pera ayam, pera kambing, pera ikan. Sebenarnya kita boleh. Kita sebenarnya Melayu cukup kaya, cukup pandai bisnes. Bukan orang Kelantan saja ya. Saya ingat orang Selangor pun pandai dah sekarang. Jangan buat benda yang kita tak boleh buat, tak tahan lama. Ya, soalan? Ya, silakan kalau ada soalan nak ditanya. Boleh terus tanya. Boleh tanya soalan apa-apa pada Ya, kedua kita panel ini. Ya, silakan. Assalamualaikum. Salam. Nama saya Karen Nisa dari Islamic Relief Malaysia. Bagi makluman Datuk dan juga Puan, Islamic Relief Malaysia ialah NGO antarabangsa yang telah berada di Malaysia lebih 10 tahun. Kami banyak membantu dan mengupayakan orang yang kurang bernasib baik, golongan asnaf dan juga ibu-ibu tunggal dan juga mengupayakan komuniti. Jadi soalan saya ada 2, satu pada Datuk sendiri dan juga kepada Puan Rashkin. Bagi Puan Rashkin ya, sebagai General Manager di Yayasan Bank Rakyat, selain daripada education, ada lagi ke macam bantuan bagi mengupayakan wanita ataupun ibu-ibu tunggal dalam komuniti wanita? Itu soalan pertama. Soalan bagi Datuk, tentang strategi 10 tahun Sri Munawwarah yang akan datang bagi menaikkan nama Malaysia di pesada dunia. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Yayasan Bank Rakyat ni bukan sahaja memberi sponsor education. Kami, pendidikan kami adalah secara holistik, iaitu kita ada buat lifelong learning untuk ibu-ibu tunggal ataupun mereka yang dah orang kata dah macam usia saya ni lah nak menyambung pelajaran pun masih ada. Sebab kita melihat pendidikan itu bukan sahaja dari segi akademik. Pendidikan ini adalah sangat luas. Contoh macam Datuk kata menjahit. Kita juga memberi sijil ataupun mengajar mereka yang hendak menjahit hingga ke tahap yang lebih tinggi, iaitu sijil kemahiran. Kalau nak jadi beauty pun kita boleh bagi beauty juga, nak jadi makeup, massage dan sebagainya. Dos ini yang kita beri, kita bukan sahaja memberikan kepada mereka yang cemerlang. Ramai organisasi ataupun bank-bank ataupun yang mana dia hanya mencari cream of the cream. Tetapi Yayasan Bank Rakyat ni unik. Sebab yang jaganya unik kan, orang lain, jadi kita unik. Kita melihat secara overall, kita bukan sahaja melihat yang ada straight A's. Kita melihat setiap individu itu sebagai unik dan mereka boleh diketengahkan. Jadi maksudnya untuk ibu-ibu tunggal, untuk orang-orang kampung ataupun mereka yang ada skill untuk nak kita gilapkan lagi, kita boleh memberi dana ataupun kita bekerjasama dengan rakan-rakan yang lain untuk sama-sama memastikan program itu sustain. Kita akan bekerjasama. Kita tak ada bagi one shot itu touch and go. Kita tanya apa yang you all nak. So kita bekerjasama untuk memastikan program itu sustain. Kalau nak menjahit, boleh belajar menjahit. Saya suka menjahit. Soalan tu cukup cantik bagi saya untuk menjawabnya ya. Sebab saya pun bermula untuk mengembangkan Munawwarah ke peringkat pesada dunia dalam tempoh
sekarang ke 10 tahun ataupun 20 tahun akan datang. Selagi haji dan umrah ada, selagi itulah bagi saya rasa pokok yang pertama untuk saya bekalkan pakaian ke luar negeri. Bila saya buat study, saya tak boleh buat tanpa study. Bila saya study siapa yang beli baju, dari mana kamu datang membeli baju. Kalau saya nak ceritakan sini mungkin sebagai satu cerita. Tapi bila saya tengok customer, ada satu customer daripada Saudi, orang Melayu kita yang duduk di Saudi, balik dengan beg kosong, saya nak beli apa yang ada jubah-jubah di Munawarah. Bermaknanya ada market saya di Saudi. Daripada Qatar, daripada Dubai, walau saya temu siapa pun, customer saya ramai daripada Kanada, datang membeli baju, bawa beg kosong dan datang beli baju banyak di Munawarah. Dan di situ saya dapat satu jawapan bahawasanya saya diterima di luar negeri. Tetapi fokus saya yang sebenar banyak sangat di London, sebab di London itu adalah tempat berkumpulnya seluput, boleh katakan di London itu banyak daripada seluruh dunia ada di London. Jadi saya suka duduk atas batu kat London melihat lalu lalang. Kebanyakan sekarang yang ramai orang Arab. Orang daripada bukan Saudi saja, daripada rata-rata timur datang ke sana, dan saya lihat baju di Zara, baju di Marks and Spencer, Selfridges, banyak jual jubah-jubah. Jadi bermaknanya kalau saya dah fikir macam tu, ada kematapan bagi Munawarah, ada fund lah kok orang bank rakyat nak bagi duit kat saya, ya. Pergilah ini duit, pergilah buka dekat London, sebab kita pun ini pun satu perjuangan yang paling bagus katanya orang bank rakyat, ya. Orang bank rakyat sebelah saya ni, dia tak buat pun dia bagi tahu orang lain lah yang lebih berkenaan. Jadi buat kita boleh. Sekarang pun dah ada. Saya tengok brand-brand lain yang membuat pakaian Islam di London tu, memang dia orang beranilah terus mencebur. Tetapi saya membuat kajian dalam keadaan sekarang ni hanya online dulu. Ya, yang akan datang lagi nanti mungkin tak payah kita buka kedai di seluruh dunia. Online is the best, saya rasa. Ya, penjualan online. Dan bila satu orang yang dah pakai sedap, dia akan cakap pada orang lain akan beli. Munawarah bukan macam kupu putih. Ya, Munawarah adalah dari mulut ke mulut lah, tak payahlah saya ketuk gendang, ya. Sebab bila ketuk gendang, you tak sempat nak kejar, kualiti lari. Datanglah keadaan sekarang ni terjaga. Saya ada 9 kedai. Dah hampir dah nak buka di London 1. Tapi oleh kerana era ekonomi sekarang ni begitu mencabar, even bukan saja di Malaysia, malah di London pun, jadi saya tak berapa berani untuk membuka nya. Dia cerita Munawarah dah habis dekat tu. Sekarang kita memberi strategi kepada Munawarah dan orang lain juga yang nak membuat bisnes, ya, daripada awal. Jangan fikir macam Puan Nasikin, tak apalah dia pergi kepada korporat, kepada bank besar, present dengan degree dia. Ya, kalau saya itu Puan Nasikin ni, kalau bagi makcik tukang jahit Munawarah ni, bermulalah dengan kepakaran diri. Kalau kita pakar apa yang kita nak buat, percayalah apa yang kepakaran itu akan membawa ke pesada dunia juga, jika kita bersungguh-sungguh dan kita confident, kita percaya diri kita. Buat bisnes, jangan fikir tentang soal duit. Bila dah menjadi nanti, cari Puan Nasikin. Sebab saya melalui pengalaman, kalau saya pinjam duit, dalam ekonomi sekarang ni saya buat kerja untuk bayar bank. Tapi Alhamdulillah saya tidak bermula Munawarah dengan pinjam duit. Sekarang saya relax, kain saya sampai dinding, sampai siling, saya jahit apa yang ada, saya jual apa yang ada, sementara saya menunggu ekonomi pulih kembali. Dan saya nak cuba jugalah pinjam duit, ya, nak buka kedai dekat Dubai ke London ke, tak di Malaysia lah. Malaysia tak buka cawangan di lain, hanya di Taman Tun saja. Silalah ke Taman Tun, ya. Kedai saya cantik-cantik, boleh masuk pagi sampai petang, boleh semayang, boleh relax, boleh berjalan, balik dah petang. Suami di Malaysia ni, customer saya suami semua takut. Kalau isteri nak pergi Munawarah, kau nak pergi mana tu? Saya nak pergi Munawarah. Takut.
Kalau kau tak ada duit 5,000, kau jangan masuk kedai Munawarah tu. Kenapa bang? Baju situ mahal-mahal ke? Tak, kau balik 40 beg. Untuk abang pun ada, untuk anak pun ada, untuk baby pun ada. Tu macam mana saya tak membeli sampai 5,000? Bukan satu live baju 5,000, tapi daripada abang sampai baby kita. Jangan risau bang, baju ni boleh pakai sampai 20 tahun. Tengok baju saya dalam almari tu. Semalam tu saya pakai baju yang saya beli tahun berapa? Start Munawarah 93 ke 90 berapa. Dia kata, baju ni dah 10 tahun dah saya pakai, masih saya boleh pakai lagi. Asalkan badan saya tak gemuk lah, dia kata. Kalau gemuk, saya bagi kat anak kita. Kalau anak kita gemuk, dia bagi kat anak dia. Jadi bermaknanya, Munawarah sekarang bermula daripada mak, anak dan cucu. Tak payah ketuk kendang, ku putih. Tak percaya? Silakan tengok. Yang saya tak ada dalam majalah. Kalau ada pun itu bukan kebetulan dijemput. Dalam Radio Hakim, dalam TV3, TV Hijrah, saya bercakap apa yang saya buat. Dan saya suka menggalak ibu-ibu, wanita-wanita mencebur diri dalam bisnes. Kalau kita ada 5 orang kawan, 5 buat bisnes, siapa nak membeli? Kita katakan 5 orang, seorang jual bawang, seorang jual ikan bilis, seorang jual cili, seorang lagi jual periuk, seorang lagi jual kuali. Beli, cukup, tak payah pergi mana-mana. Kau boleh tak hantar kat aku sekati sekilo cili, ikan bilis, semua. Duk rumah pun yang boleh dapat. Dan di samping kita mudah untuk diri kita, kita juga menolong kawan kita dalam bisnes mereka masing-masing. Hubungan makin cantik, ya. Bila masak sedap-sedap dari cili kau ni, kita bagi kat dia sepinggan. Itu galakan Sunda. Kalau kita masak, kita bagi kat orang makan, kan? Kita bagi. Ini cili kau yang aku beli kat engkau ni, cili kerinting ni pedas sangat, cili ni, tengok. Jadi kalau 10 macam-macam item ada, kita boleh buat. Saya jual tudung, dia jual jubah. Kau beli jubah aku beli tudung kau. Itu semua boleh jadi. Silakan. Business is the best. Saya jual pin. Kan? Kau jangan jual pin, aku jual pin. Kau jual pin, kau meniru aku. Aku pakai pin. Aku pakai tudung, aku pakai jubah. Cantik. Jangan tiru. Aku pandai buat ikan bilis. Kau pandai buat masak cili ikan kembung. Okey, hari ni kau buat ikan kembung kat aku, kau buat cili untuk aku, kau boleh tak hantar kat aku? Kita tak payah masak. Kita masak satu perkara, kita dapat 5 lauk. Among 5 orang kawan kita ataupun neighbor kita. Masih ada masa. Hari ni aku lambat balik, kau boleh tak tolong jahit masak ikan kembung? Kawan, kau boleh tak masak ikan lemak, gula lemak, kan? Prof, kan? Jadi di situ berkembangnya bisnes kita. InsyaAllah, ya. Saya pulangkan daripada Puan Sikim pun banyak cerita juga. Terima kasih Datuk Puan Asnah dan juga Puan Syikin kerana berkongsi pengalaman dan juga menjadi sumber inspirasi terutamanya kepada para pendengar yang terdiri daripada orang-orang muda di belakang, ya. Kita sebagai orang lama ni hanya memberikan kata semangat, dorongan dan juga orang kata pencetus ilham macam mana nak memulakan karier, kerjaya, kehidupan sebab masanya masih panjang lagi, ya. Setakat yang kita mampu, saya ingat Datuk telah berkongsi, ya, banyak ilmu berguna yang kita harap kita juga berdoa supaya seri Munawarah ini, ya, akan terus orang kata menguasai, ya, fashion jubah di peringkat persada dunia, ya. Bersaing dengan fashion-fashion daripada Dubai, daripada Syria dan negara-negara Arab yang lain, ya. Dan juga Puan Syikin juga tentunya boleh kita jadikan sebagai pemangkin. Kalau kita ada masalah keuangan ataupun sebagaimana yang Datuk sebut, bila kita telah berjaya tapi kita nak pergi
ke arah yang lebih lagi, lebih memantapkan lagi dari segi perniagaan kita pun, dari segi pendidikan ke, apa saja keinginan yang kita inginkan daripada hidup ini, Puan sedia membantu ya. Saya kira itu saja. Unless ada soalan lagi daripada, ya silakan ya, soalan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di belakang sana kumpulan muda. Di hadapan kumpulan lama. Kami berdua ni kumpulan tua. Dah hampir mencecak 80 tahun. Tetapi kami masih berjuang dan berusaha dalam bidang asuhan. Dulu kami bekas guru, mendidik, mengajar di sekolah. Tapi selepas bersara, kami menyedari bahawa banyak kekurangan yang berlaku berpunca dari asuhan didik anak kecil. Dan syukur Alhamdulillah, tahun 72, globally sudah menyedari bahawa asasnya adalah pada pendidikan awal, in early childhood, 0 to 8 years. Dan ini adalah kekurangan yang kita hadapi di Malaysia. 0 to 8 memerlukan satu pendekatan yang lain. Tetapi kita masih menggunakan pendekatan untuk kanak-kanak yang lebih tua. Jadi kami satu kumpulan sedang berjuang untuk membetulkan dalam bidang ini. Tapi kami perlukan ilmu. Setakat pengalaman mengajar dulu, itu adalah ilmu sonsang. Dah tak sesuai lagi nak diamalkan untuk kanak-kanak kecil. Jadi kami semua ni sedang belajar. Walaupun dah tua, kami belajar. Dan ramai antara kawan-kawan kami yang sedang nak membuat PhD in early childhood education. Tetapi kami tiada dana. Dan kerajaan pun dah tutup pintu. Maklumlah umur dah tinggi. Jadi nak minta jasa baik Yayasan Bank Rakyat, tolonglah pertimbangkan. Saya ada 10 orang nama rakan-rakan saya yang sedang memohon nak buat PhD tapi tanpa dana. Bayarannya bukannya banyak, cuma 30,000 saja. Tapi kami ni orang tua, mana nak cari duit? Nak jual goreng pisang. Betul laku nak jual sambal belacan, tapi dah tak ada tenaga. Tapi kalau diberi pinjaman, insya-Allah kami mampu membayar balik. Jadi boleh tak Bank Rakyat mempertimbangkan permohonan 10 orang rakan saya, ada namanya pada saya. Kami ramai Kami satu kumpulan yang sedang berjuang untuk early childhood, ECE. Sekian, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Boleh saya panggil cikgu? Boleh, okey? Boleh cikgu. Okey, alhamdulillah. Tahun 72 tu saya baru lahir. Okey, alhamdulillah. Saya rasa mungkin cikgu permintaan doa ni termakbul rasanya. Memang Yayasan Rakyat memberikan PhD kita sponsor. Kita untuk PhD ni dia special sikit. Kita tak ada umur dia tu, kita dah lanjutkan sebab kita tahu pada mulanya kita letak 45 tahun sahaja. Sampai 45 kena grad. Jadi bila orang lama ni dah tak boleh lah nak ambil PhD. Jadi kita buat research. So sebenarnya kita dah lanjutkan untuk pengambilan usia untuk PhD ni, kita dah lanjutkan usahanya. Tetapi kita nak melihat topik PhD tu. Baru-baru ni kita boleh panggil pakcik ke ataupun atuk rasanya. Dia membuat satu PhD paper yang diluluskan, iaitu untuk anak-anak yang tiada taraf. Jadi dia tak ada IC, tak ada pasport, tak ada apa dan sebagainya. Jadi anak-anak ni tidak dapat pendidikan. Jadi paper dia kita bayar, research dia. So this is the thing. Dia bukan setakat 30,000 tapi lebih daripada itu sebenarnya amount yang kita beri untuk PhD. Paper kita akan tengok dalam topik tu. Kalau untuk childhood education, insya-Allah memang sangat diperlukan kerana kita tahu cara pendidikan anak-anak sekarang ni
dia memulakan cara pendidikan yang lain. Sebab yayasan kita dah buat survey untuk anak-anak yang kindergarten taska ni, kita memberi cara pendidikan yang 21st century. Kita tak ada lagi dah nak baca buku. Dia play, dia learn and play. Dia semua learn and play. Jadi program kita pun semua learn and play. Kita belajar sains dengan robotik. Kita belajar sains dekat tepi sungai. Kita belajar sains dan matematik dekat hutan. Dan kami ni bawa balik hutan ni semua ni. Sampai ada yang demam, cameraman saya masuk hutan lama sangat. Jadi hutan tu kita belajar tentang sains, matematik, English. So benda-benda ni kita gunakan cara pembelajaran untuk anak-anak. Sebab bukan lagi dah baca buku kena hafal. Tak ada, mereka menggunakan cara pemikiran. Jadi ini yang insya-Allah nanti kepada mereka yang nak berminat boleh masuk cara website kami, iaitu di www.yayasanbankrayat.com.my, atau kami punya apps MyYBR. Semua detail ada di sana, email saya ada di sana. Saya insya-Allah setiap email yang hantar kepada saya akan jawab. Dan tapi walau jawab tu bukanlah waktu siang, selalunya saya akan jawab waktu malam. So perempuan adik-adik ke boleh tengok the next day lah. Sebab saya bila malam baru saya boleh nak menjawab email-email. Siang tak mampu nak menjawab email sebab ramai yang kadang perlu dijumpa. InsyaAllah masuk dari yayasanbankrayat.com.my. Ya, terima kasih. Saya kira itulah pengakhir kepada sesi kita, forum yang khusus untuk wanita, dari wanita kepada wanita. Walaupun ada juga beberapa orang lelaki, tapi majoritinya adalah wanita. Terima kasih kerana menyertai sesi forum kali ini, dan saya terima kasih kepada Datuk Tuan Hasnah kerana berkongsi ilmu, dan begitu juga dengan Puan Syikin daripada Yayasan Bank Rakyat, dan saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Thank you very much, Dr. Anissa and our distinguished speakers for a most engaging forum. As a token of appreciation, we invite Dr. Anissa to present a memento to both our distinguished speakers. We invite Datuk Tuan Hasnah. And Puan Nur Rashikin Shahruddin. Ladies and gentlemen, we now take a break and we'll continue with our next session at 2:30 p.m. inshallah. We hope for a punctual return to this hall so we may continue our sessions on time. Lunch will be served at the ground floor. Also, the prayer hall or surau for both the ladies and the gentlemen are at the ground floor. Should anyone be confused with directions, our ushers will be present to guide you. Have a nice break and we'll see you at 2:30 p.m. in this same level 7 auditorium, inshallah.